Baiklah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu atau sesiapa dari kamu apabila dia telah berhadas sehinggalah dia berwudu ataupun dia bersuci. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak kunci sembahyang itu ialah suci ataupun bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, tahrim sembahyang itu ialah takbir, yakni perkara yang menandakan ataupun perkara yang menjadi sakat, menjadi tanda kepada haram apa-apa yang halal sebelum dari sembahyang itu ialah takbir. Dan tahlil sembahyang itu ialah taslim, yakni perkara ataupun tanda yang menunjukkan halal apa-apa yang sebelum ini, yakni dalam sembahyang itu haram, ialah taslim, yakni memberi salam. Bab seseorang memperbaharui wudu dengan tidak berhadas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada siapa dia ni? Daripada Ghutaif ataupun Abu Ghutaif Al-Hudhali, katanya saya berada dekat Ibnu Umar bila dilaungkan azan zuhur, tawadda'a, dia mengambil wudu lalu bersembahyang. Bila dilaungkan azan untuk sembahyang asar, dia mengambil wudu. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, yakni saya bertanya dialah kenapa buat macam tu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu ala tuhrin, dalam keadaan dia sudah pun suci, kutiba lahu 10 hasanat, dituliskan untuknya 10 kebajikan. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata hadis musaddad ini adalah lebih sempurna, lebih sempurna. Kemudian bab ma yunajjisul ma', itu kemudian. Ini masih lagi kita dalam bab apa ni? Bab fardil wudu. Apa yang mesti, kemestian wudu, kemestian wudu, yakni untuk sembahyang. Kalau tak ada air sembahyang tak boleh. Air sembahyang itu sebagai syarat bagi sahnya sembahyang. Baiklah, Imam Abu Dawud mengambil hadis ini daripada tok guru dia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Ahmad lah yang terkenal itu, Imam Ahmad. Itu tok guru kepada Imam Abu Dawud. Ini diambil secara langsung daripada tok guru dia. Ahmad bin Hanbal selalu disebut Ahmad bin Hanbal, tapi yang sebenarnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sebab itulah kalau Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, dia tulis ada alif pada Ibnu. Pada Ibnu tu ada alif. Kalau terus Hanbal terus Ahmad bin Hanbal. Tapi macam di sini tak ada alif belakang tu kan. Ini menunjukkan memang betul lah. Ni Ahmad ini benar-benar anak kepada Muhammad. Muhammad itu benar-benar anak kepada Hanbal, mengikut kaedahnya, kaedah imla. Kaedah imla dia kena ada alif lah. Sini tak ada alif, menunjukkan memang hak ni lah ayah dia semati. Kalau hak skala tu kita kata Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal kita kata. Itu bin Hanbal tu bukan, Hanbal tu bukan ayah dia semati, tok dia, datuk dia. Bila datuk, dari segi tulisannya dia kena ada alif. Itu kaedah dia. Sini tak apalah, tak ada alif. Memang ayah dia Muhammad ni. Hanbal tu ayah kepada Muhammad. Betul dah lah. Kadang-kadang kita jumpa apa ada alif, apa tak ada alif. Itulah benarnya. Qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam
Abdul Razak bin Hammam. Abdul Razak ni tok guru kepada Imam Ahmad, dan ramai lagi tok guru kepada ulama-ulama besar yang lain. Abdul Razak iaitu pengarang kepada kitab Musannaf Abdul Razak. Terkenal Musannaf Abdul Razak. Imam Ahmad ada karangan dia yang besar, Musnad Imam Ahmad, orang panggil 6 jilid tebal-tebal. Itu kitab yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Tu guru dia ni Abdul Razak ada mengarang kitab juga, Musannaf namanya, Musannaf Abdul Razak. Ada 2 Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, soal lagi ini Musannaf Abdul Razak. Dia pengarang kitab itulah, Abdul Razak. Qala akhbarana Ma'mar. Ini pun orang besar jugalah, perawi yang besar juga. Dia ni juga adalah anak murid kepada Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ni Ma'mar ambil daripada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih adalah adik-beradik kepada Wahab bin Munabbih yang terkenal. Wahab bin Munabbih selalu mengambil cerita-cerita Israiliyat. Kalau dalam kitab-kitab lama dihikayatkan atau disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu adik-beradik kepada Hammam bin Munabbih ni. Tapi Wahab bin Munabbih tidak dianggap sebagai perawi yang hebat sangatlah. Bahkan riwayat dia banyak bercampur dengan riwayat Israiliyat tu, kerana itu ulama tak pakai lah. Tetapi Hammam bin Munabbih, adik-beradik dia ni orang kuat ni. Hammam ni anak murid kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah bagi kepada dia sahifah yang Abu Hurairah tulis sendiri, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, dipanggil As-Sahifatus Sahihah. Sahifah, buku sahih ataupun kitab sahih. Abu Hurairah sendiri catat hadis-hadis dia daripada Nabi SAW. Kemudian dia bagi kepada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ni anak murid dia. Ni Hammam bin Munabbih meriwayatkan daripada dia secara apa? Secara kitab lah ni, sahifah. Dalam bentuk sahifah. Yang ni hak Abu Hurairah bagi kepada dia tu. Hammam bin Munabbih. Daripada Abu Hurairah kita sudah tahu dah. Qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu atau sesiapa dari kamu bila dia telah berhadas, yakni sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, hatta yatawadda'a, sehinggalah dia bersuci. Yatawadda'a dengan makna bersuci lebih tepat di sini. Walaupun asalnya dari segi lafaz dia tu memberi makna berwudu, sehinggalah dia berwudu, mengambil air sembahyang. Tapi kalau kita kata ambil air sembahyang, kalau orang berhadas besar tidak memadai dengan ambil air sembahyang. Tak boleh lagi dia nak sembahyang. Dengan sebab itu lebih sesuai yatawadda'a di sini dipakai dengan arti lughah. Orang panggil tawaddi lughawi. Yang ni berwuduk mengikut bahasa Arab. Berwuduk mengikut bahasa Arab luas makna dia. Lebih luas daripada makna ambil air sembahyang. Yang ni bersuci. Berwuduk dengan makna bersuci. Kerap kali kita berjumpa dalam hadis ni dia sebut tawadda'a ataupun tawaddi, tapi dengan makna bersuci. Boleh jadi mandi junub, itu pun tawaddi juga, mengikut bahasa Arab, bukan mengikut istilah, bukan mengikut istilah fiqh. Yang ni mengikut istilah bahasa Arab, asal. Dia boleh makna ambil air sembahyang, boleh juga dengan makna bersuci. Sebab itu kalau kita terjemah dengan makna bersuci lebih tepat, sebab lebih luas, merangkumi hadas besar dan hadas kecil. Yang ni Allah SWT tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu bila dia berhadas, melainkan dia bersuci. Sehinggalah dia bersuci. Lepas bersuci itu barulah boleh nak sembahyang. Barulah Allah SWT terima. Terima tu lagu mana? Adakah barulah Allah SWT bagi pahala? Kalau tidak, tak bagi pahala, tapi sembahyang tu sah, begitukah? Tidak, tak sah dan tak ada pahala.
Ni tidak menerima. Allah SWT tidak menerima ni qabul di sini. Baru ni kita sudah bicara juga sikit sebanyak. Qabul di sini dengan makna qabul ijza' atau qabul ijabah dan qabul isabah. Kedua-dua. Tuhan tidak terima dengan arti sah. Tak. Tidak terima dengan arti bagi pahala. Tak juga. Kedua-duanya tak terima. Sebab ada juga dalam kes-kes dalam hadis disebutkan hamba yang lari daripada Tuhan dia, Allah SWT tak terima sembahyang dia tu sehingga dia balik kepada Tuhan. Tak terima sembahyang tu, tak terima lah ke mana? Tak terima qabul di situ. Nafi qabul. Nafi qabul situ qabul mana? Qabul isabah. Bukan qabul ijabah. Atau bukan qabul ijza'. Artinya orang yang lari daripada Tuhan dia, katakanlah hamba abdi zaman itulah, semasa sistem hamba ada, lari daripada Tuhan dia, dia sembahyang tu tak boleh pahala. Tapi adakah Allah SWT tidak kira sembahyang dia tu dengan arti dia masuk neraka kerana walaupun sembahyang dikira tak sembahyang, tak jadi sembahyang dia? Adakah lagu tu? Tidak. Bahkan sembahyang dia sah. Bermakna qabul Allah SWT tidak terima sembahyang abiq makna hamba yang lari daripada Tuhan dia. Qabul tidak terima untuk diberi pahala. Bukan tidak terima untuk melepaskan tanggungjawab dia sebagai mukallaf tu. Sebagai mukallaf, walaupun dia lari daripada Tuhan dia, dia tetap kena sembahyang. Tetap kena sembahyang. Kemudian bila dia sembahyang, Allah SWT terima sembahyang dia, tapi terima tak ada pahala, sekadar melepaskan dia, tak masuk neraka dah, kerana tak sembahyang. Sebab sembahyang tadi sudah dikira. Ini orang panggil qabul isabah. Ada dua macam. Kalau dalam hadis ni dia kata qabul, terima, boleh jadi qabul ijabah, boleh jadi sahaja, boleh jadi qabul ijabah dan isabah, kedua-dua sekali. Qabul ijabah maknanya Tuhan terima, macam sembahyang saat ni. Begitu juga anak-anak kalau lari, walaupun tak ada dalam hadis, kira-kiranya maksud tadi lagu tu lah. Anak kalau lari daripada rumah, seperti tu juga. Maknanya pahala tak boleh sembahyang, tapi kena sembahyang. Kalau lari kerana marah kepada ayah dia, ayah dia molek dah, mak dia molek dah, sepatutnya dia lari. Anak perempuan kau lari dengan orang, dia tak kena sembahyang sepatutnya. Tapi dari segi boleh pahala, walaupun tak ada dalam hadis, lebih kurang dengan abid ni lah, lebih kurang dengan hamba yang lari, sebab dia masih dalam tanggungan seseorang itu, masih dalam tanggungjawab seseorang itu. Bila dia lari tak boleh pahala sembahyang, tapi kena sembahyang. Sebab apa? Sebab dia serupa dengan abid tadi, hak lari tadi, hamba yang lari tu. Allah SWT tak terima sembahyang ni. Tak terima dengan arti terima beri pahala. Jadi pokok tu ada, pokok tu sembahyang tak ada, buah tak ada. Ya kita nak ibadat, nak apa dia, nak hasil dia kan, nak hasil dia. Sembahyang tu ada, yang ni pokok tu ada, pokok rambut tanda, tapi buah tidak. Sekadar tu serupa juga di sini. Begitu juga Allah SWT tidak menerima sembahyang orang yang pergi kepada tukang tenung, ahli nujum, sembahyang selama 40 hari tak terima. Tak terima tu lah ke mana? Tak terima untuk diberi pahala. Bukan tak terima tak sah sembahyang, tak sah. Kalau dia ambil air sembahyang cukup syarat lah, cuci boleh, sah sembahyang tu. Tetapi Tuhan tak terima dengan arti nak bagi pahala. Tidak, tak ada pahala selama 40 hari. Ini maknanya. Bukan makna dah Tuhan tak terima sembahyang pun Tuhan tak terima juga, tak sah sembahyang lah kalau kata. Tidak, kena sembahyang. Begitu juga pendapat ulama yang dia buat kesimpulan daripada harta haram. Seseorang tu pakai dia kain curi, dia pakai kain curi, baju curi, dia pakai guna sembahyang tu, buat sembahyang dengan tu, sembahyangnya sah, Tuhan terima. Yang ni qabul ijabah ataupun ijza' ada, tetapi qabul isabah tidak ada, tak boleh pahala. Sembahyang tu tak boleh pahala, sembahyang tu sah kalau cukup syarat lain lah, cukup syarat lain sembahyang tu sah.
tetapi pahala tak ada, sia-sia. Serupa juga duduk dalam rumah yang haram. Serupa. Semaya dalam rumah yang haram. Serupa juga. Inilah pendapat pecahan ulama, dia faham daripada hadis-hadis ni. Dia faham daripada hadis-hadis berkaitan dengan inilah yang kita sebut tadi. Sembahyang seseorang ni sesiapa sahaja. Bukan kalau ramai Tuhan terima, tak. Bukan makna seseorang. Seseorang ni siapa saja, sama ada secara berjemaah ke atau sembahyang secara infirad ke, masing-masing tak kira. Kalau tak bila dia berhadas, Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima. Sehinggalah dia berwudu. Berhadas boleh jadi hadas besar, boleh jadi hadas kecil. Kalau hadas besar, Allah SWT tak terima semaya dia. Galai boleh buat makan, minum, jalan tak apa, salat dengan orang tak apa. Tu nak semaya tak boleh. Dia bila berhadas, dia kena tawaddak, bersuci. Kalau berhadas besar tadi, hatta tawaddak, kita pakai tawaddak dia dengan makna ambil air semaya, tak ada makna. Kalau hadas besar ambil air semaya pun tak boleh. Sebab itu kita kata kena terjemah hatta tawaddak ni sehingga bersuci, baru lebih luas. Kalau sehingga ambil air semaya tidak tepat untuk tadi kes hadas besar. Tetapi kalau hadas besar dia sudah mandi junub, dia tak ambil air semaya pun tak apa. Dia tak ambil air semaya pun tak apa. Masuk dah dalam tu. Bersuci bagi dia mandi. Lepas tu dia kencing sebelum pada tu. Sebelum pada dia kita kata dia hadas besar, dia kencing, dia berak, dia gapalah sebelum pada tu ke selepas pada tu. Dia mandi saja tu sudah memadai. Tak perlu ambil air semaya. Iyalah kalau dia ambil air semaya, molek sunnah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika mandi junub dia ambil air semaya, tapi tidak mesti. Sah dah. Tapi kalau dia wuduk saja tak jadi, tak boleh semaya. Dia kena mandi. Kalau mandi masuk dalam tu. Pak wuduk tu masuk dalam tu sekali lah. Boleh dah. Ini orang panggil masalah tadakhul. Dalam kitab fiqh tadakhul masalah, beberapa masalah dalam satu, masuk dalam satu. Hak kecil masuk dalam hak besar. Misalnya seorang perempuan tu tidak berpuasa kerana dia mai kotor lah pada bulan puasa. Lepas pada tu dia qada puasa pada bulan Syawal itu. Qada puasa lah. Puasa ne, kita biasanya orang puasa ne. Dia tidak puasa ne, tapi dia puasa qada. Dia qada. Lepas tu dia masuk. Hak puasa ne tu dia niat sekali masuk dia. Boleh masuk. Sebab apa? Hak kecil boleh masuk dalam hak besar. Puasa qada hak besar lagi. Kemudian hak kecil puasa, kemudian kita kata puasa ne tu masuk dengan sendiri. Tapi kalau tak niat tak boleh, tak masuk. Hak ni masalah semaya ni tak niat pun tak apa. Tak niat dengan maksud nak bersuci daripada hadas kecil pun. Tak niat pun tak apa. Niat akad hadas besar saja sudah memadai dah. Tetapi kalau tadi tak boleh. Serupa juga tahiyatul masjid. Dia biasanya sembahyang tahiyatul masjid. Dia masuk dalam masjid, orang duduk sembahyang dah. Dia pun tak ada nak sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang sekali dengan Tok Imam. Masuk sekali. Tu habui. Masuk sekali. Hak kecil masuk dalam hak besar. Tapi kalau dia puasa ne, maksud utama dia puasa ne, bukan qada. Apa tu tengah-tengah hari pun dia ni qada kata tak jadilah tu. Tak boleh. Kalau daripada awal dia niat puasa ne saja, tak masuk hak besar, tak masuk dalam hak kecil. Ini orang panggil masalah tadakhul. Serupa juga masalah berhadas ni. Kalau hadas besar, hadas kecil tu dengan sendiri masuk. Dengan kita mandi saja sudah memadai dah. Ini sepakat ulama mengatakan begitu. Dalam mazhab mana pula begitu. Kalau masalah hadas besar, kalau hadas kecil hatta yatawaddaa sehingga dia bersuci itu yakni ambil air semaya lah. Suci bagi dia. Suci bagi orang yang berhadas kecil ialah dengan berwudu, ambil air semaya. Bila dia ambil air semaya, bolehlah baru Tuhan terima semaya dia. Terima. Tengok keadaan lah pula. Terima lagu mana? Terima semua kah?
Ada. Tengok keadaan lagi. Sebab kita kata tadi lah, kalau kain dia tu kain haram, kain hak dia curi, tak juga. Terima semaya saja, pokok tu saja, buah tak ada. Ini kalau hak selepas tu, selepas daripada ambil air semaya tadi, tak ada masalah apa dah. Terima dalam kedua-dua bentuk penerimaan, ijabah dan ithabah. Ini yang kita kena faham. Tuhan terima dengan arti lepas dah tanggungjawab dia sebagai mukallaf, dan Tuhan bagi pahala. Kalau cukup semua selepas pada tu. Kalau tidak, terima dari segi sah dia, tanggungjawab dia tu lepas lah, sekadar tu saja. Dia sudah lepas dah tanggungan dia tu. Sudah lepas dah tanggungan dia. Hatta yatawadda'a, sehingga dia berwudu. Hadis ini juga menjadi mufassir. Hadis ini juga menjadi mufassir kepada ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tu ayat tu. Ayat tu umum tu. Dan mujmal. Tidak terai lagu mana, umum sangat. Apabila kamu nak semaya, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku, dan basuhlah muka sapulah kepala kamu dan basuh kaki hingga ke buku lali. Itu disebut bila kamu nak semaya, bila kamu idza qumtum, bila kamu nak semaya. Dia tidak ayat dalam ayat tu dalam keadaan kamu berhadas ke, dalam keadaan lagu mana, tak ayat. Bila nak semaya saja. Boleh jadi kita sudah ada air semaya dah. Bermakna kalau mengikut umum tu, kita sudah ada air semaya dah pun, kalau kita nak semaya, kena ambil air semaya pula. Zahirnya. Tetapi zahir itu tidak dimaksudkan di sini, sebab hadis inilah yang mentafsirkan ayat tadi. Inilah yang dikatakan tugas Nabi SAW sebagai mubayyin, sebagai mufassir kepada Quran. Dialah yang mentafsirkan makna Al-Quran. Yang ni bila berhadas, kamu nak semaya, Allah SWT tak terima semaya, melainkan kena ambil air semaya. Itu maksud ayat tadi. Maksud ayat tadinya, bila kamu nak semaya dalam keadaan kamu berhadas, maka kamu kena ambil air semaya dulu. Hak dalam ayat tu tidak kata kalau kamu tidak berhadas kena ambil air semaya juga. Tak. Maksud ayat tadi, bila kamu nak semaya dalam keadaan kamu berhadas. Ni seperti dalam hadis ni. Maka Allah SWT tak terima semaya kamu, sehingga kamu ambil air semaya, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Hadis inilah yang menjelaskan ayat itu. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki, itulah orang panggil wudu. Tawadda'a hatta yatawadda', tawaddi. Wudu tu itulah kalau dalam Quran kata bila kamu nak sembahyang kamu basuh muka. Dia tak kata dalam Quran kamu berwudu. Dah. Dia kata kamu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki hingga ke buku lali. Itu yang dia kata. Itulah yang dimaksudkan perbuatan tadi, basuh muka dan seterusnya. Itulah yang dikatakan tawaddi ataupun berwudu. Yang dalam hadis dikata hatta yatawadda'a. Bila nak semaya, kalau kamu berhadas, kalau kamu tidak berhadas, tak mesti ambil air semaya, tak mesti basuh muka dan seperti yang sebut tadi, tak mesti. Hak mesti ni bila berhadas. Hadis inilah yang menjelaskan maksud ayat itu. Kalau tidak, kita nak faham lagu mana. Daud Zahiri, dia orang yang sependapat dengannya, mengatakan tak kira lah setiap kali nak semaya kena ambil air semaya. Dia pegang dengan zahir ayat tu. Dia pegang dengan zahir ayat tu. Bila saja nak semaya, dia tidak kata dalam keadaan ni, dalam keadaan ni. Tak ada dalam ayat tu. Ini kalau kita pakai hadis, tak ada. Lebih senang lah, lebih senang. Lebih senang, maknanya tidak kata kena ambil air semaya semua. Kemudian kalau semaya dah, bila kamu nak semaya, semaya tu berapa kali pula? Berapa kali? Sekali semaya kau, lepas tu nak semaya orang lain tu kena ambil air semaya pula kau? Tak jelas. Sebab itulah kita perlu kepada hadis. Kita perlu kepada hadis. Walaupun asasnya Quran, tetapi hadis
adalah sebagai pentafsir, sebagai penjelas dan yang menerangkan maksud Al-Quran itu. Barulah kita faham maksud. Tidak ada pertentangan, mudah kalau kita pakai hadis ni, dia sesuai dengan Quran, baru masuk molek. Kalau tidak jadi berat kat tu pasal, susah. Dan orang panggil basuh muka dalam Quran disebut basuh muka, basuh tangan sampai ke siku gapo saat ni. Hak tu orang panggil gapo? Dia tak sebut dalam Quran. Hak tu orang panggil wudu. Tawaddu'a ni, hatta ya tawaddu'a. Hadislah yang cerita kepada kita tu wudu, orang panggil wudu. Kalau tidak dalam Quran tak ada. Baru tahu perbuatan tadi wudu, tahu melalui hadis lah. Kalau tidak tak tahu. Nama gapo orang panggil tu perbuatan tadi. Itulah. Itu pentingnya hadis ni. Tak boleh dipisahkan daripada Quran. Tak boleh. Baiklah. Seterusnya hadis ni seterusnya Imam Abu Dawud mengambil daripada Uthman bin Abi Shaybah. Uthman bin Abi Shaybah, dia ada 2-3 beradik ni. Uthman bin Abi Shaybah, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Muhammad bin Abi Shaybah. Ada 2-3 beradik, alim-alim saja. Ibnu Abi Shaybah, kalau kata Ibnu Abi Shaybah saja, ni. Kalau kata Ibnu Abi Shaybah saja, maksudnya Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah, pengarang kepada kitab Musannaf. Pengarang kepada kitab Musannaf itu. Sebab dia paling alim dalam ramai-ramai. Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah. Kalau orang lain, dia mesti bubuh nama Uthman bin Abi Shaybah, Muhammad bin Abi Shaybah, ataupun lain-lain disebut. Tapi kalau kata Ibnu Abi Shaybah saja, maksudnya ialah Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah, pengarang kepada kitab Musannaf, yang mana terkenal kitab itu dalam mengumpulkan asar sahabat. Kalau nak tahu asar sahabat, tak boleh lawan kitab tu. Dia banyak cerita asar sahabat ni, dengan ada sanad dia yang lengkap. Sanad dia yang lengkap, kita boleh tahu amalan Ibnu Mas'ud macam mana, amalan Ibnu Abbas, riwayat, perbuatan dia, amalan dia, kata-kata dia, banyak mengumpulkan dalam tu. Itu dalam Musannaf namanya. Begitu juga kalau kata Abdullah. Kalau dalam hadis sebut Abdullah saja, Abdullah saja, maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ni sebab apa? Dia yang paling masyhur dan lebih tua daripada yang lain. Abdullah bin Ammar bin Al-As ada juga. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah belaka. Orang panggil Abadillah. Abadillah. Tapi kalau kata Abdullah saja dalam kitab-kitab hadis, maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ni. Kalau kata Hasan saja, Hasan berkata dalam kitab-kitab, Hasan Basri maksudnya. Bukan Hasan anak Sayyidina Ali tu, tidak. Hasan Basri. Ni nama-nama yang sudah maklum. Kalau sebut ni saja tanpa bin, sudah maklum. Ataupun Ibnu Abi Shaybah, sebut Ibnu Abi Shaybah, siapa orangnya? Maksudnya Abu Bakar. Ni Uthman, adik-beradik dia. Dia kata haddatsana Waki' bin Al-Jarrah, seorang ulama besar. An Sufyan, daripada Sufyan. Sufyan mana ni di sini ni? Sufyan ni ada 2 orang besar. Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan mana? Di sini tak ada sebut, sehingga keliru. Sehingga keliru. Dalam Ghayatul Maqsud, dia kata Sufyan di sini Tsauri atau Ibnu Uyainah. Dia tidak dapat pastikan. Tsauri ataupun Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah, dia tidak dapat pastikan. Pengarang Ghayatul Maqsud ni, pengarang kita hadis yang besar lah, hadis Abu Dawud ni, dia syarah 30 jilid. Ghayatul Maqsud namanya. Kemudian direkaskan daripada itu hak ni lah. Enggak boleh ramai orang kita.
Soal lagi nih, Badlul Majhud, apa ni? Ni ringkasan dia tu. Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud. Itu ringkasan kepada Ghayatul Maqsud. Dalam Ghayatul Maqsud dia tidak jelas Tsauri ke atau Ibnu Uyainah. Tetapi Syekh Siraj Ahmad, Syekh Siraj Ahmad, Siraj Ahmad ni seorang ulama di India juga. Dia syarah Tirmizi. Dia kata Sufyan di sini Sufyan Ibnu Uyainah dengan pasti dia kata. Tapi pendapat dia tu pun tidak begitu tepat, tidak begitu tepat. Yang lebih tepatnya Sufyan di sini ialah Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri. Sebab apa? Berdasarkan riwayat Baihaqi dan riwayat Tabarani dengan jelas disebutkan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Siraj Ahmad tadi dia kata Sufyan Tsauri dalam riwayat soal lagi. Tawil sanad. Hak soal lagi Sufyan Ibnu Uyainah, dia keliru. Hak sebenarnya kedua-duanya Sufyan Ats-Tsauri belakang. Ini dalam syarah Tirmizi lah. Di sini tak ada ni. Dia meriwayatkan daripada Ibnu Aqil. Siapa Ibnu Aqil ini? Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ani bin Aqil. Sebab tu dia ada alih tu. Cuba kalau kita perhati, ini bahasa kitab. Bahasa kitab ni dia lagu tu lah. Ani bin Aqil, ada alif. Ada alif. Apa ada alif? Sebab Aqil tu bukan ayah kepada orang yang berkenaan ni. Datuk. Nama orang yang berkenaan ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Aqil tu datuk dia, bukan ayah dia. Sebab tu berbuah alih. Itu kaedah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib. Yang ni adik-beradik kepada Sayyidina Ali. Aqil tu, Aqil tu adik-beradik kepada Sayyidina Ali. Yang ni cucu saudara lah. Cucu saudara Sayyidina Ali, Abdullah ni, perawi ni. Hak Sufyan ambil daripada dia ni, Ibnu Aqil ni adalah cucu saudara kepada Sayyidina Ali. Aqil tu adik-beradik dia. Abu Muhammad Al-Madani, bagaimana kedudukannya? Dha'afahu kathirun minal muhaddithin. Ramai ulama hadis mengatakan, menghukumnya dhaif. Kata dia ni dhaif, perawi dhaif. Seperti Yahya bin Ma'in, Nasa'i, bahkan Ibnu Khuzaimah. Dari sini tak ada sebut. Ibnu Khuzaimah kata la yuhtaju bihi, tidak boleh dijadikan hujah dia ni. Tak boleh dijadikan hujah. Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat. Tapi tak ada sini, tidak kuat. Selalu kita jumpa dalam kitab-kitab hadis hak peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Dalam Bukhari tak ada ni. Dalam Muslim tak ada perawi ni. Tak ada. Ni hak kelas 3. Tirmizi kata saduq. Saduq ni lafaz ta'dil, dia rendah. Ta'dil ni maknanya molek lah. Kata dia ni tak apa, tapi molek. Walau bagaimanapun Imam Tirmizi kata waqad takallama fihi ba'du ahli al-ilmi min qibali hifzihi. Jadi sebahagian ahli ilmu mempertikaikan dia kerana hafalannya tidak bagus, ingatannya tidak bagus. Dari sudut tu, bukan dari sudut akidah dia tidak bagus, tidak. Bukan dia ahli bid'ah, tidak. Tapi dia hafalan dia, ingatan dia tu kurang bagus. Tirmizi mengatakan dalam Sunan Tirmizi, saya mendengar Muhammad bin Ismail berkata, yakni Imam Bukhari. Imam Tirmizi dalam kitab dia selalu rujuk kepada Bukhari, pendapat-pendapat tentang perawi-perawi hadis. Bukhari kata mana? Bukhari kata kana Ahmad wa Ishaq wal Humaidi yahtajuna bi hadis Ibn Aqil. Ahmad, Imam Ahmad maksudnya, Ishaq dan Humaidi berhujah dengan hadis Ibnu Aqil ini. Yakni mereka anggap hadisnya boleh dijadikan hujah. Boleh dijadikan hujah. Muhammad bin Ismail berkata, yakni Imam Tirmizi kata, Muhammad bin Ismail maksudnya Imam Bukhari berkata, huwa muqaribul hadis. Dia ni
Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni muqaribul hadis. Muqaribul hadis satu istilah ilmu usul hadis. Ini istilah yang dipertikaikan. Ada ulama kata ini lafaz ta'dil, ada yang mengatakan ini lafaz tajrih, lafaz jarh. Hak mana satu nak pakai? Hak mana satu nak pakai? Memberi makna kurang ke memberi makna lebih ni? Memberi makna molek ke memberi makna tak molek? Muqaribul hadis. Sedangkan ada khilaf. Jawabnya di sini muqaribul hadis dengan makna lafaz ta'dil. Lafaz ta'dil. Muqaribul hadis makna mutawassit hadithu. Yani hadisnya berada di peringkat pertengahan. Sederhana. Perawi yang sederhana hadisnya. Sederhana hadisnya makna tidak kemuncak tinggi benar, tidak. Nak kata dia ni lemah sangat, dhaif, tidak. Sebab apa? Sebab selalu dalam Tirmizi ada sebut seorang perawi itu dia kata thiqah muqaribul hadis. Muqaribul hadis dia letak sekali dengan thiqah. Menunjukkan muqaribul hadis ini istilah untuk ta'dil orang panggil. Untuk mengatakan kebaikan seseorang. Ataupun dia kata perawi itu qawi muqaribul hadis. Dia letak sekali. Ini menunjukkan perkataan muqaribul hadis lebih tepat digunakan untuk makna ta'dil, untuk makna ta'dil, bukan untuk makna jarh. Tetapi kedudukannya tidak tinggi, rendah. Dengan sebab itu ulama mengatakan hadis dia ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil paling tinggi adalah hasan. Hasan, tidak sahih, hasan. Tetapi bagi orang yang mengatakan hadis dia dhaif, dhaif lah. Dhaif dah lah jadinya. Di sisi dia. Pada pandangan dia dhaif. Pada pandangan dia dhaif. Pada pandangan orang ni tidak dhaif, hasan. Paling tinggi dia hasan. Tak naik dia ada perawi sahih, tak ada. Tak naik sini. Sebab itulah Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal dia kata hadithu fi martabatil hasan. Hadisnya pada darjah hasan. Itulah martabatil hasan, darjah hasan. Adapun orang yang mengatakan hadis ini sahih, dalam setengah kitab ni ada kitab Sunan Abi Daud juga, tapi dia ada tahqiq. Dia tulis itu bahawa dia sahih, tidak tepat. Banyak tidak tepat. Kitab itulah yang anda maksudkan baru ni. Anda tidak setuju banyak dengan keputusan dia terhadap hadis itu. Dia kata sahih. Tidak boleh sahih. Macam mana dia sahih? Muqaribul hadis. Muqaribul hadis. Imam Zahabi pun kata martabatil hasan, hasan saja hadis. Bukan sahih. Hasan lain. Sahih lain. Sahih dia kena tinggi lagi kedudukan perawi itu. Paling tinggi ia adalah hasan. Baiklah. Ini dari segi penggunaan istilah lah, kategori hadis ni. Kategori hadis ni peringkat mana. Sampai setara tu ulama-ulama kita buat kajian nak memastikan kata-kata Nabi SAW ni setara mana. Dia ambil daripada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Daripada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hanafiyah tu mak dia. Siapa dia? Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Ni anak kepada Sayyidina Ali, iaitu Muhammad bin al-Hanafiyah. Yang ni dinisbahkan dia kepada mak dia, balik mak dia lebih banyak. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia ni seorang yang alim besar. Muhammad ibn al-Hanafiyah ni seorang alim besar. Di kalangan anak-anak Sayyidina Ali tak ada sealim dia. Anak-anak Sayyidina Ali yang paling alim dia lah Muhammad ibn al-Hanafiyah. Sayyidina Hasan kau, Sayyidina Husain kau tidak boleh alim setara dia. Dia alim lagi. Cumanya dia tidak sahabat lah. Tapi dari segi alim, dia alim. Nama mak dia Khawlah binti Ja'far min Bani Hanifah. Sebab itulah dinisbahkan kepada Ibn al-Hanafiyah. Dia ambil daripada ayah dia Ali. An Ali, maksud Ali di sini Ali bin Abi Talib.
Dia ambil daripada ayah dia sendiri hadis ni. Qala, kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati tuhur, anak kunci sembahyang itu ialah suci. Anak kunci sembahyang itu ialah, mana kalau tak ada ni, anak kunci ni tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Anak kunci bagi sembahyang itu ialah suci ataupun bersuci. Mana kalau seorang itu tak ada air sembahyang, dia berhadas, dia kena bersuci lah, seperti hadis tadi. Ini menunjukkan bahawa bersuci adalah syarat bagi sembahyang. Syarat ni bila tidak ada dia, tidak ada masyrut. Masyrut tidak akan ada kalau tidak ada syarat. Yang ni sembahyang tidak akan ada kalau tidak ada syarat. Tidak ada air sembahyang, dikira semua tak ada kalau buat apa. Sebab apa? Sebab tidak ada syarat. Syarat ni benda lagu tu lah. Kalau tak ada dia, dikira tak ada. Masyrut orang panggil. Macam sembahyang tu di sini masyrut lah. Dan syarat adalah sesuatu yang di luar daripada sembahyang. Syarat, bila kata dia ni syarat kepada sembahyang, bermakna ia bukan sebahagian daripada sembahyang, sesuatu yang di luar daripada sembahyang. Itu makna syarat. Kalau ia sebahagian, mana kalau tak ada dia, tak ada sembahyang, tapi dia tu duduk dalam sembahyang, itu orang panggil rukun. Rukun kan lagu tu. Ini bukan rukun, tapi syarat. Tak ada dia, tak ada juga sembahyang, tapi dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Lagu tu syarat. Tapi kalau rukun, dia sebahagian daripada sembahyang. Itu beza dia. Beza di antara syarat dengan rukun. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimnya, yakni perkara yang menandakan, perkara yang merupakan batasan haram, sesuatu yang sebelumnya halal. Halal kepada dia kecek sebelum sembahyang, halal kepada dia makan, halal kepada dia berjalan, nak unggah apa boleh, halal juga sebelum sembahyang. Bila kata takbir, bila takbir tak boleh dah, lain-lain, haram. Itu maksud tahrim. Yang ini perkara yang mengharamkan, yang menandakan haram sesuatu yang halal sebelumnya, ialah takbir. Takbir, bila takbir tak boleh dah lain, haram berlaku dah. Nak buat dalam sembahyang tu tak boleh. Tak boleh kecek, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berlari, tak boleh lah. Itu maknanya tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan tahlilnya, yakni perkara yang menandakan halal sesuatu yang haram sebelum itu. Yang ni kita kan sembahyang tadi haram nak buat benda-benda ni, tapi bila kita ucapkan salam, maka halal lah. Yang ni kita tak boleh bercakap tadi, kita tak boleh makan, kita tak boleh begini-gini. Bila assalamualaikum, lepas pada tu boleh lah. Halal dah lah. Halal. Itu makna tahliluha at-taslim. Baiklah. Ini masalah hadis ni banyak pertikaian ni hadis ni. Daripada hadis inilah jumhur ulama mengatakan takbiratul ihram itu adalah sebagai apa nama ni, rukun takbiratul ihram. Takbir, dan gunakan lafaz takbir. Takbir daripada kabbara, yukabbiru takbiran. Takbir, yang ni satu lafaz yang menunjukkan kebesaran Allah. Hak Nabi SAW tunjuk lagu mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar, kaf bara, ada lah tu takbir tu, ada dalam tu. Allahu Akbar, kena guna hak tu, takbir. Tak boleh guna hak lain. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ajar lagu tu. Dia kata wa tahliluha wa apa ni, wa tahrimuha at-takbir. Takbir, takbir tu kata lagu mana? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tak pernah kata lagu lain. Bila dia nak sembahyang, dia kata Allahu Akbar. Itulah yang dimaksudkan dengan takbir di sini. Tapi bagaimana kalau seseorang itu kata Allahul Akbar? Itu timbul persoalan. Takbir juga. Allahu Kabir. Allahu Kabir. Misalnya, bila dia takbir, dia kata kabir, dia tidak kata akbar. Mana takbir juga tu? Takbir juga. Kabir, akbar, al-akbar,
Sama je. Lebih kurang je mana. Sebab Allahu Akbar, ni bagi Imam Syafi'i dia kata Allahul Akbar, boleh lagi. Imam Malik kata tak boleh dah. Imam Ahmad kata tak boleh. Allahu Akbar sahaja. Allahul Akbar tak boleh. Allahu Kabir tak boleh juga. Tak boleh. Imam Syafi'i kata Allahul Akbar boleh lagi. Sebab apa? Allah yang maha besar, sifat maha besar itu hanya ada pada dia. Hanya ada pada dia. Bila kita bubuh alif lam tu, bila kita bubuh alif lam pada Al-Akbar tu, yakni kita mentakhsiskan hukum itu kepada musnad ilaih. Itu mengikut kaedah ilmu balaghah. Yakni kita mentakhsiskan hukum, yakni akbar itu kita mentakhsiskan, khususkan dengan dia saja, tak ada orang lain. Memang makna lagu tu itulah haknya. Tak ada orang lain dah. Allah maha besar ni tak ada orang lain, khusus dengan dia saja, sifat maha besar. Dengan sebab itu tidak salah. Sama juga dengan Allahu Akbar, bahkan lebih menunjuk lagi mengikut Imam Syafi'i. Cumanya kita lebih mengutamakan Allahu Akbar sebab itu yang digunakan, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak kira dari segi kaedah, boleh lagi, tak lari daripada maksud hadis ini. Tahrimuha at-takbir, tak lari lagi dengan makna takbir itu apabila kita kata Allahul Akbar. Sebab mengikut kaedah dia lebih menunjukkan makna khusus. Akbar itu sifat maha besar itu kepada Allah, lebih menunjukkan lagi daripada akbar. Kalau akbar itu Nabi SAW sudah guna macam tu, al-akbar lebih-lebih lagi boleh, min babil aula. Dia pakai kias berdasarkan kias aulawi, kias aulawi boleh. Tetapi sebab apa kita tak guna? Sebab Nabi tidak buat. Kita pakai Allahu Akbar. Ini menunjukkan dalam perkara sembahyang ni kita lebih banyak kena hak kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi maknanya ni sesuai juga, boleh. Tetapi kita tak elok pakai hak tu. Sebab itu Imam Syafi'i pun kata walaupun dia kata boleh, tapi kita molek pakai hak ni. Allahu Akbar, akbar di situ isim tafdil. Kalau kita belajar nahwu lah, belajar nahwu, isim tafdil makna lebih besar. Apakah dengan makna lebih besar? Artinya orang lain ada besar juga, cuma dia lebih besar. Apakah makna lagu tu? Asal isim tafdil memberi makna lebih dalam sesuatu sifat yang dikongsi oleh orang lain. Itu makna isim tafdil. Dia baik, hak ni lebih baik. Baik juga, ada juga orang lain baik, cuma dia lebih baik. Bermakna ada orang lain yang berkongsi dalam kebaikan dengan dia, cuma orang itu tidak lebih, dia ni lebih. Apakah makna begitu? Tidak. Ini orang panggil isim tafdil ala ghairi babih. Kalau mengaji kaedah lagu jumpalah isim tafdil ala ghairi babih, tidak dipakai dengan makna hak asal dia, dengan makna lebih besar. Sebab itu orang terjemah Allah Maha Besar. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, hak kamu tidak tahu. Sebab itu orang terjemah Allah Maha tahu. Di sini bukan dengan maksud nak banding-banding. Ni lebih tak. Isim tafdil di sini tidak dipakai dengan makna tadi. Jangan pula kita kata Allah Akbar, Allah lebih besar. Tidak. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tetapi kalau kita kata dengan makna tadi, salah kau? Lebih besar? Tidak salah juga dari segi makna nisbah. Dari segi hakikat memang tak ada orang yang besar, kecil belaka. Allah SWT saja besar. Tetapi ada juga besar. Kerja kita besar. Penting tu bagi kita tu, kerja kita. Nak buat kau ni banyak perkara lah kita nak buat dalam hidup ni kan. Banyak. Bila tukar bel tu, muazzin kata Allahu Akbar, kita teringat selalu pada Allah. Hak lain-lain ni kalau pun besar, tidak ada lebih besar daripada Allah. Besar itu pun nisbi. Sebenarnya tidak besar, kira-kira dalam dunia ni besar lah. Kalau kata besar, tak ada lebih besar daripada Allah. Nak tinggal Allah, nak tinggal semuanya tak boleh. Kita orang Islam tak boleh. Maknanya Allahu Akbar kita buat, angkat, tepih. Itu makna takbir. Kita tepih semua, lain tak ada lebih besar. Hak lebih besar bagi kita Allah. Kalau dengan makna tadi lebih besar itu tidak salah, tidak salah.
dengan makna nisbi. Hak besar lain itu nisbi, tak apa. Lebih mengingatkan kita, lain itu kalau kita berasa besar secara mana pun tidak lebih besar daripada Allah. Sampai masa semaya kena semaya, tak semaya lah lagu mana pun tak lepas. Kalau kata dia curi kain, sebab kita kata tak ada curi kain haram gitu gini, nak tinggal semaya tak boleh. Allahu Akbar, semaya tak boleh tinggal. Sebab apa? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada orang lain-lain. Dia kecil belakang. Kalau belai telanjang semaya ada juga, tak ada kain telanjang. Allahu Akbar. Dalam keadaan susah, dalam keadaan apa pun, kalau nak kira nak rehat lah perempuan mengandung tu, nak rehat lah lebih baik, nak balik berpayah bila mengandung. Allahu Akbar. Allah lebih besar lagi daripada orang lain-lain. Dengan makna lagu tadi tak apa, boleh pakai. Kita tidak kata Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar dari segala-galanya yang dianggap besar oleh manusia, oleh makhluk ni. Dia lebih besar, kena utamakan dia. Kalau gapo-gapo, itu maknanya falsafah dia nya, pengajaran dia nya, nak pergi situ. Kalau gapo-gapo pun tanya dulu. Hak ni orang ni kata molek, ni kata molek. Allah kata tak molek, tak ada. Allah Maha Besar. Situ nak pergi situ. Tak sedut ayat lah molek pun, tak molek. Allahu Akbar. Itu makna Allahu Akbar. Baiklah, Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, anak murid dia kata, dia pergi lebih jauh lagi. Dia kata, tak, kalau kata lagu lain boleh. Allahu A'zam, Allahu A'zam, Allahu Jalil, Allahu Ajal, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Subhanallah, takbir. Dia tidak kata Allahu Akbar, sah sembahyangnya. Dia pergi lebih jauh lagi. Sebab apa? Sebabnya dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada dengan makna sembahyang ni bila nak sembahyang kena takbir. Tak ada. Ada ni Imam Malik begitu juga, tapi dalam masalah ni tidak. Imam Malik biasanya dia utamakan Quran. Mula-mula sekali kita kena tengok Quran. Sejauh mana ada Quran. Lepas tu baru kita tengok hadis. Tak boleh kita nak turuh macam ni. Hadis ni setengah ulama kata dhaif, seperti yang kita sebut dah tadi. Setengah ulama kata paling tinggi dia hasan. Kita nak letak sama taraf dia dengan Quran tak boleh. Sebab apa? Dia kata wa dzakara isma rabbih fa shalla, berkait dengan sembahyang. Walaupun Imam Syafi'i, orang lain ramai lagi kata wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Fakabbir dia guna lafaz takbir juga. Takbirlah, besarkan Tuhanmu. Tapi dia tidak khusus dengan sembahyang, tak ada ayat berkenaan dengan sembahyang. Dan takbir di situ dengan makna wa rabbaka fakabbir, dengan makna fa'azzim, kamu agungkanlah Tuhanmu. Agungkan, tidak mesti dengan lafaz takbir, akbar kau, kabir kau, al-akbar kau, tak mesti. Asalkan memberi makna ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lebih jelas lagi kata dia berkait dengan sembahyang ni, ayat Quran kalau kita cari hak mana? Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia menyebut nama Tuhannya. Lalu dengan menyebut itu dia sembahyang adalah fa taqib, selalu dikira lepas tu sembahyang adalah dia. Ni hak dekat benar dengan sembahyang. Dia sebut nama Tuhannya. Mana nama Tuhan? Nama Tuhan bukan Allah, bukan kabir saja, bukan akbar saja. Dia ingat ataupun dia sebut nama Tuhannya. Nama Tuhan banyak, boleh sebut. Qul ud'u Allah aw ud'ur Rahman. Allah Ar-Rahman, dia kata. Dia tidak kata Allahu Akbar, tapi Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahmanu Akbar, boleh? Boleh. Sah sembahyang. Orang lain kata tak sah. Kalau tukar dengan orang lain tak sah. Setara itulah kedudukan takbir tu, lafaz dia tu. Tapi dia ni dia kata sah. Sebab apa? Ayat tadi. Hak tu kita kena utama, lebih tinggi lagi daripada hadis. Hadis ni tak boleh nak mengikat hak asal Quran, hak luas tu tak boleh. Tetapi lebih baik hak ni wajib, dia kata. Tidak rukun, tidak rukun. Allahu Akbar tu tidak rukun. Tetapi wajibat, termasuk dalam wajibat sembahyang. Sebab apa dalam hadis ni ada? Dengan sebab itu wajib kita kena kata Allahu Akbar.
Walaupun sah, kalau kita tidak kata Allah Akbar, sah sembahyang. Tetapi ini mengikut ulama dia, pendapat dia lah dalam fiqh dia. Kalau kita tidak kata Allah Akbar, dosa. Dosa. Sembahyang sah, tapi kita dosa. Sebab apa? Adalah hadis ni ada. Sebab hadis ni memberi makna wajib. Sembahyang sah, tapi dosa. Kena ulang sembahyang? Tak perlu ulang, tapi dosa. Sebab apa? Meninggalkan wajibat, perkara yang wajib dalam sembahyang. Di antara perkara yang wajib dalam sembahyang takbir, iaitu sebut akbar tu. Seperti mana Nabi SAW buat. Kita tak pernah jumpa, kata dia, pokok dia pun terima. Kita tak pernah jumpa dalam hadis kata Nabi SAW ucapkan lagu lain. Oleh kerana kita tak pernah jumpa, selalu dia buat lagu tu, kita kata wajib, bukan fardu. Fardu ni hak sabit berdasarkan Quran ataupun rukun, hak sabit berdasarkan Quran, hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis. Kalau peringkat ahad ini, dia hanya memberi makna wajib. Ni kaedah dia. Kaedah yang mereka tu pakai macam tu. Sebab itulah dia kata hari sembahyang ni rukun dia 4 je. Tak ada sebab kita 4 bahasa 2 kering, tak ada. Orang kita duduk teka kan, 4 bahasa 2 kering. Sebab mengikut mazhab Syafi'i dia dia kena ada niat. Dia kena ada niat dan tertib, dia kena ada. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah tak ada. Sebab dalam Quran tak ada ayat niat. Dia pegang Quran dulu. Tadi ayat kita baca, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Pakai hak tu hak rukun. Kalau dia tak niat pun sah hari sembahyang dia pegang dengan hak tu. Sebab ada dalam Quran. Mana ada dalam Quran niat? Ayat tertib. Hak sebut tertib tu, kalau tak sebut tertib ayat lagu mana? Mesti kena ayat sah. Tapi tertib itu tidak dimaksudkan. Kalau orang tidak basuh kaki dulu pun sah hari sembahyang. Sebab tertib itu bukan rukun, tak ada dalam Quran. Hak sebut tu kebetulan, kata dia. Ini pendapat dia. Sebut tu kebetulan. Kita tak boleh nak letak tarah rukun, hak kita ambil daripada luar, tak boleh. Sebab Quran tu dia tinggi, nombor 1 kan. Macam mana kita letak lain tarah dengan dia, tak boleh. Sebab itulah dia pegang. Dia pegang antara satu. Serupa juga sini. Wa dzakara isma rabbih itu luah. Isma rabbih Ar-Rahman pun nama Tuhan juga. Ar-Rahmanu Akbar. Boleh bagi dia. Tapi kita sah katalah dia pun tidak syurkan. Cuma dia kalau orang kata lagu tu sah ke tidak, dia pun tidak syurkan, tidak galakkan, tidak nak ajar orang suruh buat lagu ni, hak ni lebih baik. Tidak, tak ada siapa kata lagu tu. Tak ada dalam dunia ulama kata lagu tu. Semua kata Allahu Akbar lebih baik. Cuma sah bagi orang lain tak sah kalau kata lagu lain. Sehingga Imam Malik dan Imam Ahmad kalau kata Allahul Akbar pun tak boleh. Imam Syafi'i kata boleh lagi. Boleh lagi kalau boleh lah. Tapi bagi setengah-setengah ulama tak boleh dah setara. Nak ayatnya ketat lah. Sebab apa? Tidak pernah ada dinukilkan daripada Nabi SAW guna lagu lain. Kalau sembahyang agak takbir lagu saat ni Allahu Akbar, Allahul Akbar, tak ada je. Usah kau lain-lain, tak ada. Wa tahliluha at-taslim, dan tahlilnya ialah taslim. Tahlilnya ialah taslim. Apa mana? Perkara yang menunjukkan halal, menandakan sudah halal sesuatu yang haram sebelum itu, ialah taslim, memberi salam. Yang ni kata Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Sini soal lagi khilaf. Imam Abu Hanifah ni pelik sungguh. Pelik sungguh ni. Tapi kita kena ingat Imam Syafi'i kata An-nas ayalun ala Abi Hanifah fil fiqh. Manusia terhutang budi kepada Abu Hanifah dalam fiqh. Fiqh dia tinggi. Dia halus dia perhati, dia tengok habis. Orang lain pun tengok habis juga, cumanya cara dia tu, dia buat keluar tu halus. Orang lain semua kata tak boleh, selagi tak beri salam tak habis sembahyang. Kalau berhenti sebelum beri salam tak sah sembahyang. Sembahyang tu rukun.
Wa tahliluha, bila kita kata idafat, tahrim salat itu atau tahlilnya, yang ditahlil salat itu bermakna takbir dan tahlil itu sebahagian daripada sembahyang lagi, bukan di luar sembahyang, bukan perkara di luar sembahyang, dalam sembahyang lagi. Sebab itu dia guna idafat. Ni kalau ngaji Arab baru faham, baru jelira. Idafat di sini tahrimuha, jadi mudhaf ilaih. Apa makna? Maknanya mudhaf ilaih dia tu tahrim ni adalah sebahagian daripada hak mudhaf ilaih, sebahagian daripada sembahyang. Dengan sebab itu kalau kita berhenti sebelum ada tu tak boleh. Dia kata tak boleh salah, pesah sembahyang. Pula dah tak boleh salah, pesah sembahyang. Asalkan seseorang tu duduk qada tasyahud saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu dia pun kecek dengan orang, ataupun dia ketuk, dia tak boleh salam, sah dah sembahyang dia walaupun tak boleh salam. Pasal apa? Pasal dia hadis ni tidak lebih kuat bagi dia daripada hak dia pegang. Tidak lebih kuat. Hadis ni diterima, memang lebih baik buat gini, kata dia. Lebih baik buat gini ni molek. Dia pun kata dia pun sure buat gini. Tapi kalau orang tak buat gini, dalam keadaan dia sedar, dia tahu ni aku kalau tak beri salam pun aku tahu mengikut hadis, ada hadis kata sah sembahyang. Tak apa, boleh sah sembahyang. Tetapi yang lebih baik beri salam. Lebih baik beri salam. Mana dalil dia? Dia tidak kata ikut pendapat dia saja-saja gitu. Orang alim besar ni. Ni dia disebutkan dalam kitab ni. Ada nak baca. Begini. Iaitu ada diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berkata kepada Ibnu Mas'ud hina 'allamahu at-tashahhud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia tasyahud. Kita kena ingat Imam Abu Hanifah ni, mazhab Hanafi ni rujukkan utama di kalangan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud. Sebab tu kalau riwayat Ibnu Mas'ud, dia akan utamakan Ibnu Mas'ud lagi daripada orang lain. Sebab apa? Bagi dia Ibnu Mas'ud ni alim besar. Lepas tu Ibnu Mas'ud ni pergi duduk di Iraq. Imam Abu Hanifah ni belajar ilmu dia tu lebih kemahlah, sebab anak murid dia ramai di sana. Lebih boleh diyakini ilmu dia tu. Sebab dia jadi tok guru di sana. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dia tasyahud, idza qulta hadza, bila engkau kata begini ataupun engkau buat begini, faqad qadaita ma 'alaika, engkau telah menunaikan kewajipan engkau. In syi'ta an taquma faqum, kalau mu nak bangun, wa in syi'ta an taq'ud faq'ud, kalau engkau nak duduk pun boleh duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ajar tu dia tak kata kamu kena taslim, beri salam. Yang ni setakat awak dia ajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekat tu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sekat tu engkau buat, dia kata engkau telah menunaikan kewajipan engkau. Hak wajib atas engkau telah buat dah. Kalau nak bangun pun boleh bangun, kalau nak duduk lagi pun duduk. Dia tak ada ayat salah. Atas dasar ni lah mereka pegang. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih bagi mereka. Lebih tinggi kedudukannya daripada hadis ni. Lebih tinggi kedudukannya daripada hadis ni. Hadis ini hanya menunjukkan lebih baik dan bagus, molek kalau buat lagu tu. Kalau tak buat, tak apa, sah dah sembahyang. Sedangkan orang lain kata tak sah. Tak sah. Ini kita nak bincang ni masalah pendapat. Barulah kita tengok luas. Kita tidak terikat dengan mana-mana mazhab ni bila mengajar hadis ni. Jangan pula kita kata apa tidak royak Syafi'i saja. Bukan nak mengajar mazhab Syafi'i ni. Nak mengajar hadis ni kadang-kadang betul lah sesuai dengan mazhab tu, kadang-kadang betul lah sesuai dengan mazhab ni, supaya kita tahu orang lain, saudara-saudara kita seramai mana lagi duduk amal tidak serupa dengan kita. Tetapi adakah kita nak anggap dia tak sembahyang tak sah? Jangan. Sebab ikutan dia tu orang besar. Dia ada hadis dia juga, cara dia. Dia ada cara menilai dia sendiri. Itu tujuannya. Bila belajar hadis kita jumpa lah benda-benda ni.
Tak timbul dah masalah apa tidak ajar Syafi'i. Kalau ajar Syafi'i, ambil pekoh Syafi'i selalu. Ni hadis. Apabila hadis, tidak lagu tu. Ada kalanya sesuai dengan ni, ada kalanya tidak sesuai. Kemudian macam ni dalam hadis ni sebut ada salah. Ya dalam hadis ni. Kita kena tengok apa yang ulama lain macam Imam Abu Hanifah dia kata tak beri salam pun tak apa. Sah juga semayang. Mana dalil dia? Inilah yang kita cakap. Kalau mengaji hadis tujuan kita nak ayat dalil masing-masing. Sebab Imam Abu Daud maksud utama dia nak karya kitab ni dia nak ayat dalil masing-masing ulama tu. Jangan kita menyalah kata itu pasal orang lain. Masing-masing ada dalil. Asalkan ada dalil hadis itu sahih, tak apa dah lah. Kita nak tak sepakat suku tu. Buat lain. Dan dia pun tidak kata yang lebih molek buat lagu tu lah semua biar beza daripada orang lain. Dia tak kata lagu tu. Cuma dia kata tahliluha taslim itu bukan di peringkat wajib mesti. Kalau tidak tak sah sembahyang, bukan di peringkat tu. Bukan di peringkat tu. Dalam riwayat ni, dalam Musnad Ahmad ada sebut juga dengan sanadnya. Alqamah pegang tangan aku. Ni perawi ni kata. Lepas tu dia kata Abdullah bin Mas'ud pegang tangan aku ketika dia nak ajar. Abdullah bin Mas'ud kata Rasulullah pegang tangan aku ketika dia nak ajar. Dia pun ajar tasyahud dalam sembahyang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Qul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin." Qala Zuhair berkata hafiztu anhu, saya ingat lagi daripada dia kata. Insyaallah kata dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini orang panggil tasyahud Ibnu Mas'ud. Lagu ni bacaan dia. Kalau kita belajar tempat kita umum ni, tidak lagu ni tasyahudnya bunyi lagu lain. Ada belakang hadis tu, ada belakang. Banyak lagi. Ada lagi. Baca bismillah dulu pun ada nak tasyahud. Nak tahiyat tu. Sebelum tahiyat tu bismillah dulu. At-tahiyatuz zakiyat. Hak tu tasyahud Sayyidina Umar. Imam Malik pakai hak tu. At-tahiyatul mubarakat tu tasyahud Ibnu Abbas orang panggil. Tasyahud Ibnu Abbas. Masing-masing ada dalil. Hak sana bunyi lagu lain kan? Tak apalah. Ini orang panggil tasyahud Ibnu Mas'ud. Tapi dalam banyak-banyak tasyahud ini, hak paling sahih, paling tinggi sanad dia, hadis ni tasyahud Ibnu Mas'ud. Memang tak lagi tu. Dalam kitab Tirmizi, dalam mana-mana pun dia kata hak paling tinggi hak ni, tasyahud ni. Tapi kalau kita nak pakai hak lain, tak apa, boleh. Hak tu pun sahih juga hak lain tu. Baik, kata dia. Lepas tu Nabi SAW kata, fa idza qadaita hadha, bila engkau sudah baca hak ni. Atau dia kata fa idza fa'alta hadha, bila engkau sudah buat begini, faqad qadaita salatak, engkau telah pun menunaikan sembahyangmu. In syi'ta an taquma faqum wa in syi'ta an taq'uda faq'ud. Kalau nak duduk, kalau nak bangun. Dia tak ada ayat pun dalam hadis ni beri salam ke apa, tak ada. Tak ada. Menunjukkan beri salam hak ni bagi dia lebih tinggi lagi kedudukannya daripada hadis tadi. Daripada hadis yang kita baca tadi. Lebih tinggi. Tak ada salam. Menunjukkan kalau tak bagi salam pun sah sembahyang. Sah sembahyang. Ini bagi dia, pegangan dia lah. Kita tak saya pegang, itu suku. Lepas tu dalam hadis yang lain pula ada disebutkan, dalam Tirmizi pun ada, Rifa'ah bin Rafi' bahawa Rasulullah SAW sedang duduk. Lepas tu ini hadis, dalam hadis, fatma'inna jalisan thumma qum fatma'inna jalisan thumma majlis fatma'inna jalisan. Nabi SAW ajar. Akhir sekali orang hak tak kena semaya dia. Nabi SAW suruh semaya pula, tak jadi semaya. Lepas tu orang tu pun bangun semaya pula. Lepas sudah tak jadi semaya tadi, main mula semaya pula 2-3 kali. Akhir sekali dia mengaku, saya tak erti dah lebih daripada tuai Rasulullah pun ajar dia. Ni hak akhir, hak kita nak ambil berkenaan dengan kita ni. Akhir sekali Rasulullah SAW kata, kemudian kamu duduk fatma'inna jalisan, duduklah dengan tenang, dengan ada tumakninah. Thumma qum, kemudian bangun. Fa idza fa'alta dzalika, bila engkau sudah buat begitu, faqad tammat salatuk,
sudah sempurna dah sembahyangmu. Wa idzan taqasta syai'an in taqasta min salatik. Kalau engkau kurang ke mana-mana satu yang disebut tadi, bermakna engkau telah mengurangkan sembahyang kau. Ni dalam hadis ni. Lepas pada tu sahabat-sahabat pun kata, sahabat-sahabat pun berasa lebih mudah lagi lah kalau lagu tu sembahyang. Tidaklah berat benar seperti sebelum pada tu. Baik, di sini disebutkan kalau engkau sudah buat seperti tadi, engkau sudah tunaikan sembahyang kau. Kalau engkau kurang, engkau kurangkan daripada sembahyang kau. Yang ni kurang saja, bukan tak sah sembahyang. Kurang ni makna hak asal ada lagi. Ni hak dia pegang. Sudah sempurna dah sembahyang kau. Jadi dah sah dah sembahyang kau. Dalam riwayat itu. Baiklah. Inilah berkenaan dengan hadis ini. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan takbir itu adalah rukun dan lafaz dia seperti tadi, ada juga ulama yang mengatakan tidak rukun, tidak syarat pun, tidak syarat. Masuk dalam sembahyang sah boleh. Dengan niat saja, dengan semata-mata niat tanpa takbir pun boleh. Ada juga yang mengatakan begini. Ini disebut dalam kitab. Wa qala Ibnu Ulayyah wa Abu Bakar Al-Asam, inna takbiratul iftitah laysat bi syartin, tidak syarat. Wa yasihhu syurut fi shalah. Boleh masuk dalam sembahyang ni bimujarradin niyyah bi ghairi takbir, tanpa takbir, dengan semata-mata niat boleh. Tapi tak sepakatlah tu royak saja pendapat ulama. Pendapat ulama. Baiklah. Kemudian babur rajul yujaddidul wudu min ghairi hadath. Yujaddidul wudu min ghairi hadath. Ini hadis tentang kelebihan ambil air sembahyang walaupun ada air sembahyang dah. Inilah dalil dia nya. Iaitu kalau ada air sembahyang dah, ambil air sembahyang pula, ditulis untuk dia tu 10 kebajikan. Hadis ini dhaif. Itulah kesimpulannya. Hadis ni dhaif. Pasal apa? Ada 2 orang dalam hadis ni. Reka-reka cerita ni, reka. Ni dia ambil Muhammad bin Yahya bin Faris, qala hadatsana Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Sini tukar, pusing sana. Abu Daud ambil daripada tok guru dia Musaddad ambil daripada tok guru dia Isa bin Yunus. Kedua-dua mereka, Isa bin Yunus dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri ni, ambil daripada Abdurrahman bin Ziyad. Siapa dia? Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi, orang Afrika dia. Ni semua kata dhaif. Perawi dhaif. Seorang lagi, ada 2 orang benar dalam ni. Perawi dhaif, iaitu Hutaif seorang lagi, ataupun Abu Hutaif. Ini pun perawi dhaif juga. Bahkan setengah ulama mengatakan majhul, tidak diketahui dia ni siapa. Tak tahu, lagi berat lagi. Kalau hak terima kata dia ni dhaif, pun sudah berat dah. Hafiz kata wa dha'afahu at-Tirmizi. Tirmizi mengatakan dhaif dia ni. Hutaif ni dhaif. Adapun Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi tu, dia dhaif. Dhaifun 'inda ahli al-hadis. Dha'afahu Yahya Al-Qattan wa ghairuhu. Ada pula yang mengatakan dia ni muqaribul hadis, serupa dengan tadi lah. Serupa dengan Abdullah bin Muhammad Ibnu Aqil tadi, muqaribul hadis, maknanya boleh kira. Kalau orang kata boleh kira, Hutaif ni sakok juga di Hutaif. Kerana itu hadis ini dhaif. Bila dhaif, tetapi walaupun hadis ini dhaif, dia sesuai dengan Quran. Ada juga hadis dhaif tapi sesuai dengan Quran. Bila sesuai dengan Quran, ulama pertimbangkan lagu lain. Dia pertimbangkan oleh kerana ada sesuai dengan Quran, iaitu ma jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Sesiapa yang buat satu kebajikan, dia mendapat 10 kali ganda. 10 kali ganda. Hak ni pun lagu tu 10 hasanat. Hak ni kebajikan benda molek ni ambil air sembahyang. Kalau tidak benda molek, apa dalam hadis yang sahih ada disebutkan bila orang ambil air sembahyang tu gugur dosa dia? Tentulah kebajikan ni, ambil air sembahyang tu sendiri tu satu kebajikan.
satu perkara yang baik. Dalam Quran kata man ja'a bil hasanati, sesiapa yang melakukan kebaikan, apa-apa kebaikan, satu kebaikan, dia dapat 10 kali ganda. Sesuai dengan Quran. Oleh kerana dia sesuai dengan Quran tapi sanad dia dhaif, maka boleh amal kalau nak amal. Tapi nak pegang kemah-kemih tak boleh. Tak boleh. Nak buat akidah mesti seseorang tu kalau buat ni dia dapat lagu. Tak boleh. Jangan pegang. Jangan pegang sebagai akidah. Cuma harap-harap boleh, sungguhlah. Harap-harap. Bolehlah kita menaruh harapan. Sekadar menaruh harapan. Sekadar tu. Nak percaya, yakin, tak boleh. Hadis ni tidak memberi keyakinan. Kita nak yakin mesti boleh. Tak boleh. Tidak sampai ke peringkat tu. Abu Daud kata, sayanya kata dia lebih ingat, lebih kemah dalam mengingat hadis Ibnu Yahya. Ibnu Yahya Muhammad bin Yahya itulah bin Faris. Sebab dia ambil daripada dua orang tok guru. Satu Muhammad bin Yahya, seorang lagi Musaddad. Dia kata saya lebih ingat, lebih kemah saya dalam mengingat ataupun menyimpan hadis Muhammad bin Yahya itu berbanding dengan riwayat Musaddad. Dia kata, yakni Muhammad bin Yahya itu dia kata Ghutaif. Wa qala Muhammad daripada Ghutaif. An Ghutaif. An Ghutaif ni dia bukan balik kepada Muhammad bin Yahya. An Ghutaif ni yang di riwayat Musaddad dia. Abdurrahman bin An'um ambil daripada Ghutaif, yang mengikut riwayat Musaddad. Abu Daud kata saya je kalau nak kira lebih kemah riwayat hak saya ingat, hak saya catat dalam simpanan saya nya, hak lebih kemah Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya kata Abi Ghutaif. Hak ni Musaddad kata di Ghutaif. Musaddad kata Ghutaif. Muhammad bin Yahya kata Abi Ghutaif, bukan Ghutaif, Abi Ghutaif. Lepas tu dia bubuh pula nisbah Al-Hudhali. Musaddad tak ada kata Al-Hudhali kau apa, tak ada. Ghutaif saja. Akhir sekali Abu Daud berkata hadis Musaddad ini lebih sempurna. Hadis Musaddad lebih sempurna. Wa hadza hadis Musaddad wa huwa atam. Ini adalah hadis Musaddad. Hadis yang dia kemukakan ini yang dia ambil melalui tariq Musaddad, bukan melalui tariq Muhammad bin Yahya. Tetapi kedua-dua mereka ada meriwayatkan hadis ni. Ada beza sikit sebenarnya. Hak ni hak saya ambil ni hak Musaddad. Pasal apa? Ambil Musaddad sebab hadis dia lebih sempurna. Kalau nak kira saya lebih kemah dalam menyimpan hadis, lebih kemah saya menyimpan hadis Muhammad bin Yahya. Tapi apa yang utama ke hadis Musaddad? Sebab hadis Musaddad lebih sempurna. Itu Abu Daud nak ayat tu. Tetapi dalam Ibnu Majah dia ambil riwayat Muhammad bin Yahya tu. Riwayat Muhammad bin Yahya lebih sempurna bagi dia. Tetapi hak sampai kepada Abu Daud, hak lebih sempurna ialah riwayat Musaddad. Dari segi isi dia. Dari segi isi dia. Tetapi dia lebih ingat dan lebih kemah dalam menyimpan hadis Muhammad bin Yahya berbanding hadis Musaddad. Dia cerita kedudukan pengetahuan dia tentang tok guru dia dua orang, hak mana pengetahuan tentang tok guru dia dua orang. Riwayat hak mana dia lebih kemah. Dia lebih kemah dari segi ingatan dia, dari segi catatan dia, dari segi simpanan, hak mana lebih kemah hak ni. Tetapi dia ambil hak ni kurang kemah sikit. Hak dia ingat. Tapi apa ambil juga? Pasal hadis dia lebih sempurna. Keutamaan diberikan kepada hadis yang hadisnya lebih sempurna. Hadis. Tak apalah. Dia cerita Ibnu Umar. Apakah? Baiklah, tak apalah. Di sini dikatakan ada wuduk dah, Ibnu Umar ambil wuduk pula. Sedangkan ini ulama-ulama lain dia kata sudah mansuh ni. Sudah mansuh, wajib ambil wuduk kepada Nabi SAW pun sudah mansuh dah. Dulu kita sudah jumpa kan, sebagai gantinya dia gosok gigi. Asalnya wajib Nabi SAW ni bila nak semaya kena ambil air semaya. Ibnu Umar tu waktu, tetapi hak Nabi buat tu atas rasa wajib tu kepada dia dulu, kemudian sudah mansuh. Apakah Ibnu Umar buat ni atas dasar dia ingat wajib? Tak juga. Tidak juga. Dia tidak anggap wajib. Cuma dia nak ikut supaya Nabi SAW buat. Dia boleh buat. Nabi SAW tidak buat, ambil air semaya berterusan, dia takut orang anggap sebagai wajib pula. Tetapi apa yang ditentukan kepada Nabi SAW buat satu ketika tu tentulah ada kelebihan.
Sebab itu Ibnu Umar buat, sebab dia rasa dia mampu buat. Dia rasa dia mampu. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tinggalkan benda tu, tinggalkan sebagai yang wajib. Hak sunat, hak molek tu tetap ada. Apa tak buat dah molek. Takut-takut orang kata wajib. Nanti susah pula kepada umat. Susah pula kepada umat. Dan kepada dia sendiri pun nak cari air dengan tetap ni boleh jadi susah juga. Tapi kalau bergigi lebih ringkas. Tukar tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat tidak juga bergigi tu. Tidak juga sunat. Tidak juga kata wajib. Kepada Nabi wajibnya. Kepada umat tidak juga wajib. Sunat tu adalah sunat. Kemudian setengah-setengah ulama kata kalau sudah ada wuduk dah, lepas tu kita tak guna lagi untuk semaya atau untuk apa-apa, makruh. Dia kata ambil air semaya pula. Sebab apa? Termasuk dalam israf, termasuk dalam boros menggunakan air ni, kata dia. Walaupun ada kebajikan, tapi kena melera juga orang lain. Kena melera juga orang lain. Tapi kalau seseorang tu ambil air semaya, dia sudah semaya dah ke, lepas tu nak semaya pula, dia sudah buat sesuatu lah dengan hak mana perlu air semaya, tak apa. Kalau dak lagi nak ambil air semaya pula, semaya apa dak lagi, usah ke buat benda lain, dak lah, nak ambil air semaya pula. Itu termasuk dalam israf. Dia kata makruh. Setengah-setengah ulama kata makruh. Begitulah kedudukannya. Kemudian bab ma yunajjisul ma'. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah.